Kita intro dulu. Disclaimer awal-awal, video ini bukanlah untuk menuduh sesiapa, tapi sekadar untuk mencari jawapan dan juga pengesahan daripada pihak-pihak yang terlibat ataupun mungkin terlibat. Sebab kita tak nak nanti di saat rakyat bergantung harap kepada mereka ini untuk menjadi check and balance kepada kerajaan, tiba-tiba jadi situasi harapkan pagar tak boleh harap. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam biasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya dah banyak kali mengeluarkan video dan juga kata apa sanggahan kepada pihak pembangkang di mana mereka ini seolah-olahnya macam bisu. Tak kira dalam parlimen ke, luar parlimen ke apa-apa ke, mereka macam tak nampak sangat berfungsi untuk menjadi check and balance kepada kerajaan. Sedangkan kalau ikutkan begitu banyak sekali isu yang boleh diutarakan, yang boleh disanggah oleh mereka ini sebenarnya. Sebagai contoh, untuk ketika ini, kita ada isu berkenaan dengan ekonomi. Yang tadi saya keluarkan video itu, berkenaan dengan FDI kita merudum sampai 47%. Dengan kita punya current account surplus kita sangat-sangat menyusut sampai lebih daripada 1000%. Kita juga ada masalah ringgit kita yang makin lama makin menyujuh agar rahmah. Kita ada masalah tapak warisan UNESCO untuk Kampung Baru Cina yang diumumkan oleh Ngah Komeng. Banyak lagi sebenarnya. Tetapi kita tak nampak ahli-ahli parlimen pembangkang ini benar-benar ke depan untuk attack benda-benda ini. Bahkan baru-baru ini pun ketika diumumkan portfolio-portfolio untuk jadi shadow cabinet bagi melawan kerajaan Madanon ini, tak nampak pun dia punya dia. Tak nampak macam dia punya kekuatan kat situ. Sekadar umum, okey orang ni ambil portfolio ni, orang itu ambil portfolio itu, dah. And then lepas tu diam. Tak nampak mereka ini bersuara. Dan kita bukan masukkan bersuara dekat parlimen semata-mata. Kita nak mereka ini bersuara dekat di mana-mana sahaja. Dekat laman sosial, dekat TikTok, dekat Facebook. Sebab ini tempat untuk kita reach kepada rakyat. Ini tempat untuk kita sampaikan kita punya maklumat dan juga pandangan kita kepada masyarakat. Di saat sekarang ini media boleh dikatakan dikontrol hampir 100% oleh kerajaan perpaduan madani ini, maka kita terpaksalah menggunakan segala jalan alternatif untuk menyampaikan suara kita kepada rakyat, untuk membawa suara rakyat ke arah khalayak. Itu yang paling penting sekarang ini. Tetapi minta maaf saya cakap, saya tak nampak mereka ini buat benda ini. Melainkan beberapa orang MP lah. Contoh macam Syedan Kasim. Contoh macam Ustaz Fadil Syari. So, contoh macam Syed Saddiq lah. Kita ambil Syed Saddiq berbangkang kan. Kita nampak mereka ini yang agak ke depan dalam bersuara. Tetapi yang lain-lain tu macam macam tu lah kiranya kan. Dan benda ini bukan persoalan yang dibangkitkan oleh saya. Ramai sebenarnya yang bangkitkan. Setiap kali saya buat video berkaitan dengan ini, pasti akan dapat sambutan. Pasti mereka juga akan membangkitkan persoalan yang sama yang saya tanyakan. Di manakah MP pembangkang? Tak nampak batang hidung masalahnya menyuarakan tentang bantahan mereka ke apa-apa ke berikutan dengan apa saja isu yang melanda negara pada ketika ini. So konyong-konyong tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya telah mendapat satu maklumat yang saya sangat-sangat gusar sebenarnya daripada sumber yang begitu boleh dipercayai. Sangat-sangat boleh dipercayai. Iaitu diyakini dan dikhabarkan ada ahli-ahli parlimen pembangkang telah berkira-kira hendak menandatangani perjanjian Confidence and Supply Agreement dengan Perdana Menteri ataupun perjanjian CSA. Apa maksud CSA ini? CSA ini adalah satu aku janji di mana mereka ini akan menyokong motion ataupun apa-apa sahaja yang akan dibentangkan oleh kerajaan. Sebagai contoh, kerajaan bentang bajet, mereka akan sokong. Kerajaan bentang usul, mereka akan sokong. Dalam erti kata lain, mereka macam sokong je lah kerajaan ini. Apa yang kerajaan buat, mereka akan sokong. Dan sebagai balasan, mereka akan mendapat peruntukan itu, ini dan sebagainya untuk kawasan masing-masing. Benda ini lebih kurang macam 6 ekor katak melompat tu lah. Cuma kali ini lebih official. Dan sebelum kita pergi lebih lanjut, tuan-tuan sekalian, benda ini pernah berlaku. Ketika zaman COVID dulu, pembangkang ketika itu Pakatan Harapan telah pun sign CSA bersama-sama dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Tetapi masa itu kita fahamlah, sebab zaman COVID adalah zaman darurat. Zaman yang memerlukan keputusan yang segera tanpa ada bangkangan itu ini. Sebab yang penting nyawa rakyat. Sebab sekarang ni mereka tengah berhadapan dengan isu-isu yang begitu mendesak. Berhadapan dengan pandemik. Tetapi sekarang pandemik dah tak ada. Benda-benda yang berhadapan sekarang ini ialah benda yang biasa. Seperti mana dahulu. Perlu ada pembangkang. Perlu ada check and balance sebagainya. Tengok-tengok mereka nak sign CSA. Nak sign agreement untuk sokong motion kerajaan sebagai balasan untuk mendapatkan peruntukan. Apakah sebab itu ahli-ahli parlimen pembangkang ini macam tak begitu bersuara sangat? Masalahnya,
Apakah kerana itu mereka ini seumpamanya macam lembu yang dipegang telur mereka, ditarik-tarik, digonyoh-gonyoh, dipintal-pintal, diputar-putar, dijentik-jentik sampai mereka ini senak untuk bersuara. Tetapi sebelum saya buat video ini tuan-tuan sekalian, saya ada juga menghubungi beberapa ahli parlimen yang saya kenali. Dan macam biasalah, kebanyakan daripada mereka tidak menjawab soalan saya. Blue tick ajalah ataupun lagi teruk tak baca pun masalahnya. Tak ada masalah lah pasal tu. Mereka sibuk kan. Tetapi ada dua ahli parlimen yang membalas soalan saya ini. Satu, Haji Ahmad Hamzah Hashim, iaitu ahli parlimen Kuala Terengganu, yang memaklumkan kepada saya dia tidak ada maklumat berkenaan hal itu dan sekarang ini beliau sedang berada dekat Madinah menunaikan umrah. Dan lagi seorang ialah Ustaz Idris Ahmad, naib Presiden PAS yang juga mantan Menteri Agama. Ustaz Idris lagi detail. Dia kata mesyuarat PAS tak bangkit pun hal CSA ini dan mereka hanya fokus untuk lawan Madanon, lawan kerajaan perpaduan madani ini sehinggalah PRU ke-16. Tak ada isu pun nak mereka sokong ke apa-apa ke, tak ada. Dan saya rasa macam agak lega lah dengan jawapan daripada Ustaz Idris itu sebenarnya. Tetapi saya tidak dapat jawapan daripada MP-MP lain dan rakan-rakan saya juga cuba untuk mendapatkan kenyataan daripada MP-MP bersatu sebagai contohnya, tetapi tidak berjaya sampailah ke hari ini. Jadi benda ini memang sangat-sangat merisaukan. Macam saya katakan tadi tuan-tuan dan sekalian, kita tidak menuduh. Tetapi kita takut benda itu jadi. Dan sekiranya kalau benda itu jadi, mampuslah. Tinggal rakyat saja yang akan berjuang untuk berhadapan dengan kerajaan perpaduan madani yang mentadbir negara dengan huru-hara macam ini. Dan harapkan ahli parlimen pembangkang siap sign CSA lagi dalam keadaan tidak mendesak macam ni. Sakit bang macam tu. Dah lah kita ada dengar. Ada kes-kes tertentu yang melibatkan pembangkang ini. Saya tak nak cakap directly atau ahli keluarga ke apa-apa, tak nak cakap apa-apa. Tetapi ada kes-kes tertentu yang dikatakan melibatkan pembangkang ini. Ada di antaranya dikhabarkan telah NFA, no further action. Tiba-tiba pula NFA kan. Adakah ini semua merupakan satu bayaran untuk CSA tersebut? Wallahu'alam bisawab. Macam saya katakan lagi sekali, saya tidak menuduh. Sebaliknya ini merupakan satu persoalan dan saya kena tanya secara terbuka sebab usaha saya untuk bertanya secara dalaman tidak berjaya. Saya perlukan penjelasan, saya perlukan jawapan, rakyat perlukan jawapan, rakyat perlukan pengesahan betul atau tidak. Dan kita harap sangat benda ini tak betul. Sebab kalau benda ini betul, rakyat akan dikhianati. Rakyat yang selama ini dah tak larat dengan kerajaan perpaduan madani ini akan dikhianati oleh para pembangkang ini. Dan jangan sampai mereka ini beratur dekat pejabat pembangkang, pejabat ketua pembangkang dan tanyakan soalan ini kepada para ahli parlimen pembangkang ini seorang demi seorang sampai mereka ini rasa menyesal hidup masalahnya. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?